Lucy. Saya terus saja bagi maksud pembangunan 24 butiran 99,000. Nampak daripada butiran ini terdapat peningkatan peruntukan daripada 53 juta ke 56 juta. Jadinya ini menunjukkan bahawa kerajaan begitu komited untuk melaksanakan dan membangunkan lebih banyak teknologi dan ekosistem berkaitan industri aero angkasa. Saya juga percaya bahawa industri aero angkasa berupaya untuk melonjakkan Malaysia sebagai negara yang berteknologi tinggi. Antara soalan-soalan yang saya nak bangkitkan pada pihak kementerian adalah nilai ekspor industri aero angkasa ni diunjurkan kepada 23.76 bilion tahun ini. Saya nak kementerian mungkin boleh kongsikan apakah perancangan dalam bangunkan hub ataupun kawasan industri yang berkaitan ataupun boleh bangunkan industri yang berkaitan dengan industri aero angkasa, dan sehingga hari ini berapa banyakkah perusahaan mikro, kecil dan sederhana ataupun PMKS yang terlibat dengan industri aero angkasa, dan mungkin kementerian boleh kongsikan juga berapa banyak kerjasama dengan rakan industri berkaitan aero angkasa. Seterusnya soalan saya adalah bagi memastikan ekosistem negara kita bersedia untuk menerima pelaburan masa hadapan dalam industri ini, sumber manusia berkemahiran tinggi memang sangat penting. Jadinya apakah langkah kementerian bagi memangkin dan menyokong pembangunan tenaga mahir dalam industri aero angkasa ini? Adakah terdapat kerjasama dengan kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Pendidikan Tinggi? Seterusnya, dalam memastikan pembangunan industri aero angkasa di negara ini kita berjaya, Malaysia perlu melihat kerjasama dengan rakan kongsi industri utama bagi memastikan peralihan pantas dan peningkatan skala dalam sektor pembuatan aero angkasa dapat dicapai. Jadi boleh ke kementerian menyatakan pihak-pihak yang sedia ada bekerjasama dengan Malaysia serta pihak-pihak lain yang dijangka akan melaksanakan kerjasama dengan Malaysia dalam membangunkan industri ini. Pada Mei yang lalu, Airbus melihat terdapat potensi pertumbuhan bagi kerjasama dengan Malaysia dalam melaksanakan inisiatif penyah karbonan sektor aero angkasa termasuk pengeluaran bahan api penerbangan mampan. Jadinya apakah status dia sekarang? Seterusnya butiran 00513 E-Trade dibaca bersekali dengan B030700 Matrid. Di bawah Matrid terdapat banyak program padanan perniagaan dengan syarikat-syarikat Malaysia dengan pengimport asing. Soalan saya, bagaimanakah Matrid membantu usahawan dan syarikat PKS yang berpotensi untuk mengekspor produk tapi belum mencapai keupayaan kuantiti? Seterusnya di bawah E-Trade pula, saya ambil maklum yang kerajaan menyediakan 2 insentif pada PKS yang ingin memanfaatkan potensi perniagaan secara digital. Yang pertama melalui e-commerce onboarding scheme, 5,000, digital marketing scheme for export 20,000. Cuma apa yang saya nak bangkitkan, saya tengok tak ada peningkatan langsung sejak 2019. Jadi sedangkan kos operasi pendigitalan pada hari ini meningkat berkali ganda. Jadinya soalan saya, apakah perancangan kementerian dan adakah terdapat perancangan untuk meningkatkan peruntukan? Saya juga minta kementerian kongsikan jumlah PMKS yang telah dibantu melalui program ini dan berapa peratuskah daripada program tersebut adalah daripada golongan wanita. Butiran 19599 HDC. Saya ambil maklum bahawa setiap agensi mempunyai peranan di mana JAKIM lebih tertumpu kepada proses pengauditan, pengeluaran sijil halal, pemantauan dan penguatkuasaan halal di Malaysia. Manakala HDC ataupun Halal Development Corporation mainkan peranan dan tanggungjawab untuk menggerakkan usahawan PKS Bumiputera secara lebih aktif dalam industri halal. Namun begitu, saya fikir kolaborasi antara 2 agensi dan pengurusan prosedur permohonan halal yang melibatkan 2 agensi ini kita perlu tambah baik agar ianya dapat mempercepatkan, melancarkan pengeluaran sijil halal kepada PKS. Sebelum ni banyak kali saya ada bangkitkan mengenai kesukaran usahawan-usahawan PKS untuk mendapatkan persijilan halal, terutamanya dari segi masalah tempoh menunggu dan kelewatan pemprosesan sijil halal. SOP antara JAKIM dan HDC ini perlu diperkemaskan.
Sebab pada pandangan saya, JAKIM dan HDC tidak boleh bekerja secara bersendirian, sedangkan mereka saling berkait rapat. Jadinya saya ingin mencadangkan agar diwujudkan lebih tenaga kerja di bahagian pengauditan pengeluaran sijil halal hakim, JAKIM khusus untuk HDC agar tempoh ini dapat dicapai seperti sasaran yang amat berhormat Perdana Menteri. Saya nak tahu juga bagi tahun 2024 berapakah sasaran syarikat Bumi Putra yang HDC letakkan, sasarkan untuk mendapat pensijilan halal. Kemudian saya juga ingin, ini poin saya yang terakhir, yang berhormat pengurusi, membawa isu lambakan syarikat swasta penyelia perkhidmatan latihan atau ada rundingan halal di Malaysia. Banyak sangat agensi awam yang menyediakan perkhidmatan latihan dan rundingan halal. Soalan saya, adakah mereka semua bertauliah? Adakah mereka mempunyai keupayaan dan kompetensi yang disahkan? Bagaimana kerajaan membuat pemantauan bagi memastikan charge yang dikenakan sesuai dengan kualiti perkhidmatan mereka, disebabkan wujudnya banyak pihak yang memberi latihan dan advokasi mengenai pensijilan halal. Saya harap kerajaan dapat memberi HDC lebih banyak lagi tanggungjawab untuk menyelia dan meneraju mereka melalui usaha sama strategik. Terima kasih banyak Yang Berhormat Pengerusi.